Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Mari kita teruskan pelajaran matematik tingkatan 1 dalam bab 13, Teorem Pythagoras dengan standard kandungan 13.1 Teorem Pythagoras, dan kali ini kamu akan belajar standard pembelajaran 13.1.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan Teorem Pythagoras. Baiklah pelajar, mari kita lihat beberapa contoh penyelesaian masalah yang melibatkan Teorem Pythagoras. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Berdasarkan rajah di bawah, PRST ialah sebuah segi empat tepat. Hitung perimeter bagi rantau berlorek. Baiklah, perimeter Perimeter kamu dah belajar bab yang terdahulu, bab 10. Perimeter ialah jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Okey, kawasan berlorek ini ialah kawasan yang kita nak cari perimeternya. Maknanya, perimeternya cikgu tunjukkan dengan garis yang berwarna merah ini. Garis warna merah inilah yang memagari kawasan berlorek itu. Jadi, kita kena cari jumlah panjang kesemua garis yang berwarna merah ini. Kita lihat maklumat yang ada. Panjang UT telah diberi 10 cm. TS pun dah ada 12 cm, panjang RS 16 cm, panjang QR pun dah ada 4 cm. Tapi kita tidak ada maklumat panjang QU. Maknanya sekarang kita kena cari panjang QU lah. Okay, kita lihat QU ini berada di bentuk segitiga PQU. PQU ini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi kita boleh gunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan QU di sini. Memandangkan PQU adalah segitiga bersudut tegak. Kita lihat maklumat yang ada di sini. Okay, kita boleh dapatkan PU sebab panjang PT ini sudah pasti ia sama dengan panjang RS kan. Jadi untuk dapatkan panjang PU bermakna 16 akan tolak panjang UT lah 10 cm. Okay. Kemudian untuk sisi PQ pula, kita tahu panjang keseluruhannya PR ini sama panjang dengan TS iaitu 12 cm. Jadi untuk dapatkan PQ bermakna 12 cm akan tolak dengan panjang QR 4 cm. Okay, kita dapatkan dulu kedua-dua nilai itu, iaitu panjang PQ dan PU masing-masing. Jadi kita dapatkan PU bermakna PU adalah panjang keseluruhan PT ini 16 cm tolak 10 cm. Jadi kita dapatlah nilai PU bersamaan 6 cm. Cikgu tuliskan nilai 6 cm tu di gambar rajah. Okey, 6 cm PQ. Okey, seterusnya kita nak cari pula panjang PQ ini. Jadi 12 cm panjang keseluruhan. Untuk PQ 12 cm akan tolak 4 cm. 12 tolak 4. Maka kita dapatlah nilai PQ bersamaan dengan 8 cm. Cikgu tuliskan 8 cm tu di gambar rajah. Okey, sekarang kita dah ada ukuran PU dan juga PQ masing-masing. Okey, ada dua nilai ini, kita boleh dapat lagi satu nilai yang kita tak tahulah. QU ini. Jadi kita cari QU guna teorem Pythagoras. Okay, QU adalah hipotenus sebab dia berada di kedudukan bertentangan dengan sudut tegak lah. Okay, kita tulislah teorem Pythagorasnya ataupun hubungan antara sisi-sisi bagi segitiga ini. Makna UQ kuasa 2, iaitu hipotenus kuasa 2 sama dengan kuasa 2. Hasil tambah kuasa 2, dua sisi yang lain. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay, kita selesaikanlah. UQ kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2, 36. 8 kuasa 2 sama dengan 64. Jadi kita dapat 36 tambah 64. Okay, nilainya bersamaan dengan 100. Ini adalah UQ kuasa 2. Kalau kita nak cari UQ,
Bermakna kita punca kuasa 2 kanlah nilai 100 ini. Punca kuasa 2 bagi 100. Maka nilai UQ adalah bersamaan dengan 10. Okey, sekarang kita dah dapatlah nilai UQ bersamaan dengan 10 cm. Cikgu tuliskan di gambar rajah. Jadi kita bolehlah cari perimeternya. Kita tambahlah semua panjang sisinya. Jadi perimeter rantau berlori adalah 10 cm. 10 cm. Kita tambahkan 4 cm. Tambah 16, tambah 12 dan tambah 10. Kita tambahlah semua sisinya. Maka kita dapatlah perimeternya bersamaan dengan 52 cm. Baiklah pelajar, cikgu teruskan lagi dengan contoh yang kedua. Limeng berdiri tegak 20 meter dari sebatang pokok. Tinggi matanya dari permukaan tanah ialah 1.7 meter. Diberi jarak di antara matanya dengan puncak pokok ialah 23 meter. Cari tinggi pokok itu. Berikan jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Kamu lihat pada gambar rajah, apa yang telah dituliskan ini ditunjukkan dengan gambar rajah. Kalau kamu lihat di sini, tinggi pokok bermula daripada puncak sehinggalah ke akarnya lah. Okay. Kat sini kita akan aplikasikan pengetahuan kamu berkenaan dengan teorem Pythagoras untuk selesaikan masalah ini. Maknanya untuk menggunakan teorem Pythagoras ni mesti ada segitiga bersudut tegak. Jadi kita cuba lukis segitiga bersudut tegak bagi gambar rajah berikut. Mula cikgu lukis suatu garis mengufuk bermula daripada bahagian kepala limeng ni sehingga ke pokok. Okey, begitu. Dari kepala limeng sehingga ke pokok itu adalah garis mengufuk. Okey, kita dah ada garis yang condong ni. Kita dah ada garis mengufuk. Okay, kita lukis satu garis mencancang supaya kita dapat bentuk segitiga bersudut tegak. Cikgu lukis daripada bahagian atas pokok sehingga ke garis mengufuk yang cikgu baru hasilkan tadi. Ini dia garis mencancangnya. Sekarang kita dah ada suatu segitiga. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Sudut tegaknya di sini. Okey. Kita nak dapatkan tinggi pokok. Maknanya kita kena dapat keseluruhan daripada bahagian atas hingga akar kan. Okay, kita dah ada sebahagian tinggi pokok ini yang bersamaan dengan tinggi limeng. Yang ini kita dah ada. Okay, tapi daripada bahagian bermula daripada bahagian sini, daripada garis mengufuk cikgu lukis tadi, sehingga bahagian atas ni kita tak ada ukurannya. Jadi kita akan gunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan tinggi itu. Cikgu ringkaskan gambar rajah yang cikgu lukis ini seperti gambar rajah di sebelah ni. ST ni maknanya S hingga T ini adalah tinggi daripada bahagian atas pokok sehingga separas dengan bahagian mata limeng tadi. Okay, manakala T hingga P adalah tinggi limeng. Jadi yang kita nak cari keseluruhan tinggi pokok bermula dari S sehinggalah P. Jadi untuk itu kita fokus pada segitiga ini dulu. Sebab tinggi TP dah ada. Yang kita tak ada ialah ST. Kita akan cari ST. Jadi kita fokus pada segitiga bersudut tegak ini. Okay, untuk segitiga bersudut tegak ni yang cikgu tunjukkan dengan anak panah ini itu adalah segitiga STR. Okay, segitiga itu dah ada dua ukuran sisi. SR dah ada 23 meter. Sisi lagi satu TR 20 meter dah ada. Jadi kita boleh cari tinggi ST di sini gunakan teorem Pythagoras. Tuliskan dulu teoremnya ataupun hubungan antara ketiga-tiga sisi bagi segitiga STR ini. Okay, cikgu tuliskan seperti berikut. ST kuasa 2 tambah TR kuasa 2. Ini dua sisi yang lain. Kamu kuasa 2 kan dan kamu tambahlah. Okay, dua sisi yang lain ini
bersamaan dengan hipotenus kuasa 2. Hipotenusnya adalah SR. Jadi sama dengan SR kuasa 2. Terusnya masukkan nombor, masukkan nilainya. ST kuasa 2 tak tahu, kita nak cari TR kuasa 2. 20 kuasa 2. Bersamaan dengan SR kuasa 2. Iaitu 23 kuasa 2. Selesaikan seterusnya. Apakah 20 kuasa 2? Jadi ST kuasa 2 tambah 400 bersamaan dengan 23 kuasa 2 bersamaan dengan 529. Seterusnya kita pindahkan 400 ni ke sebelah kanan. Yang tambah akan jadi tolak. Jadi ST kuasa 2 sama dengan 529 tolak 400. Okey, kamu tolakkanlah. Okey, kita dapat ST kuasa 2 bersamaan dengan 129. Ini adalah ST kuasa 2. Untuk dapatkan nilai ST, maka kita punca kuasa 2 kan nilai 129 itu. ST sama dengan punca kuasa 2, 129. Maka kita dapat nilai ST bersamaan dengan 11.36. Kalkulator kamu memaparkan nilai yang panjang. Memandangkan soalan hendak kamu beri sehingga 2 tempat perpuluhan saja. Jadi cikgu ringkaskan ia menjadi 2 tempat perpuluhan. Pastikan kamu bundarkan jawapan kamu. Okey, seterusnya untuk dapatkan tinggi pokok, maksudnya tinggi pokok bermula dari S sehinggalah P. SP. Kita perlu cari SP. SP sama dengan tinggi ST tadi yang kita baru dapat 11.36 ditambahkan dengan tinggi limeng iaitu 1.7. Maka kita dapat nilainya 13.06. Maka tinggi pokok bersamaan dengan 13.06.